Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat bersahur. Okey, ni mestilah seronok kan puasa dekat rumah. Kalau puasa kat rumah ni syahdu dia tu kurang sikit. Kalau puasa dekat UiTM tu mesti korang pun boring kan. Dia punya menu balik-balik apa je menu dekat NR tu, dekat IFC tu pusing-pusing sama je. Okey. So selamat berpuasa mak ucapkan. And mudah-mudahan kita dapatlah segala kebaikan dan kita dapat buat lebih amal jariah lah untuk bulan puasa ni. Alright, okay. So kita nak sambung balik kita punya subtraction instruction dalam CSC 159. Okay. So slide hari ni macam tak banyak, cuma dalam lebih kurang 19 slides or 18 slides. Okay, so hopefully video ni pun tak berapa panjang lah. Alright. Okay, so ingat tak? This is the previous exercise. Okay, so mak kata exercise lah sikit boleh kan? Okay, so I am hoping you dah trace. Okay, cumanya bila mak buat soalan ni, okay, ada sedikit ralat lah. Okay, in which yang pertama lah dia punya ralat tu move AX 89, yang ini kita gantikan dengan 7. Okay, because bila kita letak 8 tu dia ada macam sedikit kekeliruan when it comes to the carry flag. Masa bagi korang soalan ni mak pun tak trace awal-awal kan. So mak pun tak perasan, main buat je soalan ni. Okay, so bila mak dah trace tu barulah macam oh tak boleh 8 tu. So at least dia kena gantikan jadi 7 lah. Alright. Okay. So bila dah gantikan jadi 7, alright, you are going to get these answers. Okay. So kita tengok sekejap lah. Okay, kita review sekejap dia punya jawapan. Okay. So mula-mula kita ada move masuk dalam AX register. Nilainya ialah 897A. So kalau awak perasan selepas nilai 897A dia tak ada huruf H kan, betul tak? Dia tak ada pun letak dekat sini huruf H, tak ada. Tetapi logiknya bila awak nampak A ni dia mesti dalam 16 bit. Okey, maksudnya dia punya nilai tu mesti dalam hexadecimal. So bermaksud awak ada 897A nak masuk dekat dalam AX register, terus dia lah masuk 897A. Okay, sometimes ada soalan yang macam tu, dia tak letak pun huruf H untuk indicate the values is in hexadecimal. Cumanya awak tengok pada clue-clue yang lain lah. Kalau dia ada letak A, letak B, letak C, okay, so mesti that particular value tu dah already in hexadecimal. Kan lepas tu dia ada gunakan 8, 9. So mungkin dia memang possibility dia ialah hexadecimal lah. Okay. And then nilai dalam BX register, because kita tak ada buat apa-apa lagi pemindahan data ataupun data transfer masuk kepada BX. So BX kita ialah 0000. Okay. And then because of the first instruction ialah move instruction, jadinya all flags are not affected. Okay, so move instruction tidak menyebabkan nilai-nilai di dalam status flag itu bertukar. Jadi that's why awak nampak semuanya kosong. Kosong. Jangan takutlah letak kosong ni. Jangan korang kata, mak kalau letak kosong nanti markah saya kosong pula. Tak ada kan. Betul lah tu kosong. Alright. Okay. The next instruction yang kedua, okay, kita ada move masuk dalam BL, nilainya ialah negatif 59. Okay, so bila negatif 59, dia tak ada huruf H dekat belakang. Okay, bermaksud negatif 59 confirm nilai di dalam decimal. Dah lah decimal, negatif pula tu. So apa you all kena buat? Okay, kena buat 2's complement. So, cara nak buat 2's complement? Okay, cara nak buat 2's complement kan dia punya nilai kan ialah negatif 59. So, mula-mula kita akan cari dulu nilai untuk positif 59. And because of instruction ini ialah instruction 8 bit.
dia pakai BL. So apabila dia ialah 8 bit, bermaksud awak kena ada 8 jugalah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tekanlah kalkulator 59 tu. Mana kalkulator mak? Okey. So dalam desimal nilainya ialah 59. Binary-nya ialah 111011. Okey, 111011. Ada 6 digit je kan? Okey. So letaklah dekat sini kosong dan kosong. Okey. Nak pergi kepada two's complement, awak akan buat first complement dahulu. So the first complement is kosong jadi 1, 1 jadi kosong. You invert ataupun you terbalikkan. So it will be 1100 0100. Alright. And then nak jadikan two's complement, okey, barulah values di dalam first complement awak tambah dengan 1. 0 tambah 1, 1, sini kosong, sini 1, sini kosong. 0, 0, 1, 1. So di sini akan membentuk C dan di sini akan membentuk 5. Ingat lagi kan? So bila kita ada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Sini ialah 8, sini ialah 4, sini ialah 2 dan sini ialah 1. So bila yang on ialah 1, 1 dekat sini, kan? 1, 1, 0, 0. Jadi kita hanya buat 8 ditambah dengan 4. Dapatlah 12. 12 ni di dalam desimal, heksanya bersamaan dengan C. So the same thing goes to number 5 lah. So bila awak ada 0101, so yang ini ialah 4 tambah dengan 1. 4 tambah 1 dapatlah 5. 5 di dalam desimal bersamaan 5 juga dalam heksa, tak ada masalah. Okey. So ini just revision je lah. Yang ni revision. Okey, sebab takut you all lupa kan. Macam Aiman. Aiman kata dia asyik lupa je kan. Okey, so mak ingatkan. Alright, so dapatlah C5. C5 ni nak simpan dekat mana? Kita simpan dekat BL register. That's why dalam BX ni kita letaklah C5 ni dalam BL register. So yang BH letak 00, kekalkan dia 00 because kita tidak ada sebarang pemindahan data. Nilai AX kekal 897A because kita tidak override dia. And then similar to the first instruction, because of awak hanya ada move, so all the flags are not affected. So semuanya 0000 lah. Alright. Okay, pergi kepada the third instruction, kita nak move pula masuk dekat BH, nilainya ialah 11. 11 ialah dalam decimal. Okay, yang ini awak boleh buat direct conversion. 11 dalam decimal is equivalent to B dalam hexadecimal. So letaklah dia dekat dalam BH. So dapatlah 0B, C5 ni kita kekalkan. Nilai dekat AX masih lagi kekal 897A. Begitu juga dengan nilai all the status flags because of kita hanya melibatkan move instruction. Okay. Dan barulah the fourth instruction kita ada penolakan sub. Penolakan ni ialah penolakan berapa bit? Penolakan 8 bit because AL ialah 8 bit dan juga BH. BH ialah 8 bit. So bila kita ada AL dan BH, kan kita ada sub AL, BH. Okay. So AL ialah awak punya destination, BH ialah kita punya source. Bila kita nak tolak, kita akan tolak AL tolak dengan BH dan hasil tolak kita akan simpan di dalam AL register. So kita punya AL register ialah AL register kita ialah 7A. Okey, AL register kita ialah 7A dan BH register kita ialah 0B. So sekarang ni 7A,
7A dalam heksa nak tolak dengan 0B dalam heksa. So kita boleh nampak secara kasarnya 7A ni ialah nombor yang lebih besar yang mana kita nak tolak dengan nombor yang lebih kecil. Okey. So kita pun buat 7 dan A. 0111 ini ialah 7. A ialah 1010. Ini ialah A. Nak tolak dengan 0B. 0000. Sini ialah 0. B ialah 11. So 8, 9, 10, 11. Ini ialah B. Okey. So kita tolak dia. 0 tolak 1 tak boleh. Kita pinjam sebelah. Sini jadi 0. Sini jadi 2. 2 tolak 1, 1. 0 tolak 1 tak boleh. Orang sebelah tak ada. Pinjam lagi sebelah. Sini jadi 0. Sini jadi 1. Sini jadi 2. 2 tolak 1, 1. 1 tolak 0, 1. 0 tolak dengan 1. Tak boleh. Pinjam orang sebelah. Sini jadi 0. Sini jadi 2. 2 tolak 1, 1. 0 tolak 0, 0. 1 tolak 0, 1. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 0, 0. So di sini akan membentuk 6 dan F. Simpan dekat mana? Simpan dekat dalam AL register. That's why bila kita simpan dalam AL register, dapatlah dekat sini 6F kita. Nilai AH kekal sebagai 89. And also the values in BX register juga kekal sebagai 0BC5. Sebab kita tak override dia punya result dia. Kan, maksudnya jawapan tu kita tak simpan dekat dalam BX register. So nilai dalam BX register kekal. Alright. The next one, when it comes to the sub instruction, akan berlaku perubahan kepada flag, because sub instruction dia menyebabkan perubahan kepada nilai-nilai di dalam status flag. So kita tengok the first one ialah kita ada sign flag. Sign flag tengok yang mana? Kita akan tengok pada bit yang paling kiri. Bit yang paling kiri ialah bit 7. Ingat kan? So ini ialah bit 6, ini ialah bit 5, ini ialah bit 4. So ini ialah bit 3, ini bit 2, ini bit 1, ini ialah bit 0. So you are going to look into the bit yang ke-7. So bit yang ke-7 0. So that's why awak punya sign flag is 0. Okay, 0 flag senang. Because of 0 flag, awak tengok pada jawapan awak. Adakah jawapan awak membentuk semuanya 0? Tak kan? So that's why 0 flag kita ialah off. Okay, carry flag. Kita tengok ada tak borrow, sebab dia kan operasi tolak kan. Ada tak borrow daripada bit 8 nak pergi kepada bit 7? Tak ada. So that's why kita punya carry flag akan jadi 0 juga. Okay. And then bila kita punya overflow, alright, overflow flag kita tengok 6F ni nilai dia dalam decimal. Okay, 6F. Nilai dalam decimal ialah 111. So, bila range dalam 8 bit, range kita ialah daripada 0 sehingga 255 dalam decimal. So, 111 tu ialah within range. So, bila dia within range, awak punya overflow akan jadi 0 sebab dia within range. Kalau dia out of range, barulah overflow flag tu akan jadi 1. Okay. Parity flag, awak kira bilangan 1 di dalam jawapan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bila 6 ni ialah even numbers yang mana menyebabkan parity flag tu kita set kepada 1. So, that's why kita punya parity flag jadi 1. Okay. Lepas tu, awak punya overflow, auxiliary flag, kita tengok ada tak borrow daripada
bit yang keempat pergi kepada bit yang ketiga. So, ada borrow. So, bila ada borrow, awak punya auxiliary flag pun akan jadi 1. Macam tu. Okay. And then, seterusnya lah untuk yang kelima dan untuk yang keenam. Alright. Okay. Okay. So, Mak tak go through lah yang nombor 5 dengan nombor 6 punya instruction ni, because I think my explanation untuk sampai yang keempat ni clear, and you boleh teruskan lah sampai ke-5 dan ke-6. However, kalau awak rasa jawapan awak tak sama, then tak ada masalah, you can always ask me dekat iDiscuss. So, I'm going to answer dekat iDiscuss jugalah. Okay. Alright. So, the next part is kita tengok pula subtraction apabila melibatkan nombor yang lebih kecil ditolak dengan nombor yang lebih besar. Okay. Alright. So, this is the first example. Example ni tak ada dekat dalam buku kecil tu. Okay. Example ni ialah example yang Mak. Simple example that I sketch. Okay. Sebab kenapa? Because of I want to show you example nombor kecil tolak nombor besar apabila melibatkan 8 bit. Because yang dekat dalam awak punya buku kecil tu hanya example yang 16 bit. Alright. Okay. So, kita tengok one by one. Okay. Dah ngantuk ke belum? Ajmal dah rasa mengantuk ke belum? Alright. Okay. So, first of all, kita ada move instruction. So, kita nak move masuk dekat dalam AL kan? Okay. Jadi, kita ada AX register 1, 2, 3, 4. Okay. 10 ni belakang dia tak ada huruf H. Jadi, 10 ni ialah nilai untuk decimal. Ni biasa je lah. 10 dia boleh buat direct conversion kan? 10 in decimal is equivalent to A dalam hexadecimal, yang mana kita nak masuk dekat dalam, sini ialah AH, sini ialah AL. Kita nak masuk dalam AL. So, AL, kita masuk sini kosong dan A. Okay. So, AH kita kosong, kosong. And kalau ditanya about the values in your status flag, everything will be 0 sebab awak punya instruction ialah move instruction. So, semuanya kosong lah ni. Sign flag kita kosong, zero flag kita kosong, carry flag kita kosong, overflow flag kita kosong, parity flag kita kosong, dan auxiliary flag kita kosong. Okay, kat situ clear Alright, Mak buat macam ni. Okay. So, ini yang the first instruction. The second instruction, okay, the second instruction, kita nak move pula pergi kepada BL register yang mana nilai kita ialah 15. Again, 15 ini di dalam decimal. Okay. So, nilai dalam AX register kekal sebagai 000A. Tetapi nilai di dalam BX register kita ada 1, 2, 3, 4. Okay. Ini ialah BH, ini ialah BL. So, boleh buat direct conversion. 15 dalam decimal is equivalent to F dalam hexadecimal. So, kita letaklah dekat BL sini, 0 dan F. BH nak letak apa? BH letaklah 0, 0. And again, because of melibatkan move instruction, jadi nilai-nilai di dalam status flag itu is not affected. Okay. So, bermaksud your SF value akan jadi 0, zero flag jadi 0, carry flag jadi 0, overflow flag jadi 0, parity flag jadi 0, dan auxiliary flag akan jadi 0. Okay. Alright. So, the next one is, barulah yang ketiga, kita nak buat penolakan. Dan penolakan ini ialah penolakan dalam 8 bit. So, when you have sub AL, BL. AL ialah awak punya destination and BL is your source. So, hasil tolak dia macam mana? AL tolak dengan BL. Hasilnya, the result awak akan simpan dalam AL register. So, nilai kita dalam AL ialah 10.
dalam desimal. Okey, 10 dalam desimal Alright. Nak tolak dengan Nak tolak dengan BL, BL kita ialah 15 dalam desimal. Okey. So yang kita nampak dekat sini, ini ialah smaller number. Nak ditolak dengan larger number. Kalau kita tolak dalam desimal, kita dapat nilainya ialah negatif 5 dalam desimal. Betul tak? Okey. Dan negatif 5 dalam desimal ni, sebab dia nombor negatif, kita kena buat two's complement. Comel. Kenapa? Lari pula dia. Okey. So, jangan macam tu. Kita buat two's complement. Awal lagi ni nak lapar kan? Okey. So, bila two's complement, dalam 8 bit tau ni. Dalam 8 bit. Okey, positif 5 kita dapat 0,0,0,0,01,01 sebab sini ialah 5 kan. Okey. Jadinya first complement kita ialah 11111010. Two's complement kita ditambah dengan 1. So you are going to get 11011111. So dekat sini akan membentuk F. Dekat sini 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. 11 dalam desimal is equivalent to B dalam hexadecimal. Okey. Logically kita akan dapat nilai FB. Okey, logik tahu. Logically kita akan dapat nilai FB. Alright. Dan nilai FB itu kita akan simpan dekat dalam AL register. Tetapi kalau awak buat cara macam ni, awak hanya akan dapat jawapan akhir sahaja. Tetapi awak tak boleh nak detect pergerakan status flag. So, nak buat macam mana? Okey. So, bila kita ada 10 dalam desimal, kan 10 dalam desimal tolak 15 dalam desimal ni kan, bersamaan negatif 5 dalam desimal. Okey. So, kita ambil lah balik kita punya nilai dalam binary. 10 dalam desimal tadi bersamaan dengan 0A dalam hexa tolak dengan 0F dalam hexa. Betul? Okey. And then 0A. 0, 0, 0, 0. Sini ialah 0. A, 1, 0, 1, 0. Sini ialah A. Nak tolak dengan 0, 0, 0, 0. Sini ialah 0. F, 1, 1, 1, 1. Sini ialah F. Okey. So, bila kita tolak, 0 tolak macam biasa. Okey. 0 tolak dengan 1 tak boleh. Pinjam 11. Sini jadi 0. Sini jadi 2. 2 tolak 1, 1. 0 tolak 1 tak boleh. Orang sebelah pun tak ada. Pinjam orang sebelah lagi. Sini jadi 0. Sini jadi 1. Sini jadi 2. 2 tolak 1, 1. 1 tolak 1, 0. 0 tolak 1. Tak boleh. Pinjam orang sebelah. Tak ada. Pinjam orang sebelah. Tak ada juga. Pinjam orang sebelah. Tak ada lagi. Sebelah pun tak ada lagi. So, apa nak buat? Kita assume. Okey, sekarang ni kita ada satu assumption yang mana pinjaman tu akan dilakukan oleh bit 8. So, kita assume bit 8 ni dia akan ada nilai lah sekarang ni. Okey. Jadi, bila dia ada nilai, dekat sini akan jadi 2, sini semua akan jadi 1, 1, 1, 1. Okey. Dan kamu tanya, habis mak dekat bit 8 ni akan jadi 0 ke akan jadi 1? Yang itu tak payah fikir. Okey, tak payah fikir. Kita hanya akan assume di mana kita akan ada assumption because kita dah tak ada dah tempat kita nak buat pinjaman nilai tu, the binary loan tu. Kan kita nak pinjam nilai dalam binary tu, kita assume pinjaman itu akan diberikan oleh bit 8. Okay, kira bit 8 ni macam Along lah kan. Pinjam dengan bank semua tak boleh. Kita pinjam lah dekat Along. Okay. So, bit 8 akan memberikan pinjaman. So, bila pinjaman, kita boleh buat 2 tolak 1, 1. So, yang ini semua 1 tolak 0, 1. 1, 1, 1, 1. Okay. So, yang ini akan membentuk F. Yang ini akan membentuk B. Sama kan? Kita dapat dekat sini. Okay.
Alright, so kita dapatlah nilai dalam FB dan FB itu kita nak simpan dalam AL register. So nilai kita dalam AX akan menjadi 00FB. Nilai dalam BX maintain, kekal 000F. Okey. Now kita nak tentukan dia punya sign flag. Sign flag masih sama. Awak tengok jawapan dan awak tengok pada bit yang ke-7, yang hujung sekali. Okey, ni ialah bit 7. So bila bit 7 awak ialah nombor 1, bermaksud awak punya sign flag pun akan jadi 1 lah, which is nombor negatif. Yang mana kalau kita tengok sahih kan kita dapat nombor negatif. Jawapan kita ialah negatif 5. Okey. And then kita punya zero flag. Adakah jawapan yang awak dapat semuanya menghasilkan 0000? Tak kan? So zero flag awak ialah 0. Alright. And then carry flag. Kan tadi kan kita ada pinjam. Okay, pinjam daripada bit yang ke-8 ni. Walaupun bit yang ke-8 tu kita tak tahu kan. So kita assume dia memberi pinjaman. So apabila ada pinjaman bermaksud awak punya carry flag akan on. Carry flag akan on. Lepas tu overflow flag. Okay. So bila dia ialah overflow flag akan jadi 0. Okay. Kenapa dia jadi 0? Ingat tak? Kalau dia ialah nombor negatif. Okay. Kalau dia ialah nombor negatif 8 bit. Okey, dia macam ni, negatif, mak tak ingatlah, negatif 128 sehingga positif 127 ke? Sekejap, cari sekejap, mak cari kat buku kecil ni. Minta cepatlah dah jumpanya. Macam biasalah kan, bila kita cari dia tak. Bila kita cari tak jumpa. Bila kita tak cari ada, tertongok je benda tu. Okey. Betul. Negatif 128 hingga positif 127. Jawapan yang kita dapat tu within range kan? Okey, ni dalam desimal tau. Okey, dalam desimal. So, negatif 128 dalam desimal. Sini kita dapat negatif 5 sampai positif 127. So, dia within range. So dia within range, bermaksud kita punya overflow flag akan jadi 0 lah. Sebab dia within range. Parity flag kita, kiralah bilangan 1 dalam jawapan awak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ialah odd numbers dan odd numbers akan membentuk 0 untuk parity flag. Auxiliary flag, ada tak borrow tadi daripada bit yang daripada bit yang keempat nak pergi kepada ni bit 4 nak pergi kepada bit 3. Ada borrow kan? So awak punya auxiliary flag akan jadi 1. Okey. So inilah jawapan akhir awak untuk penolakan nombor kecil tolak dengan nombor besar. And apabila nombor kecil tolak dengan nombor besar, usually you are going to get the answers as negative values. That's why bila awak nak tentukan awak punya overflow flag, awak tengok range yang ada negatif tu lah. Sebelum ni kan kita terbiasa kita punya range tu ialah antara 0 sehingga 255 dalam desimal kan. Ini ialah nombor positif. So bila kita ada negatif, inilah kita punya range. Okay. Alright. So kita stop dulu untuk menjadikan video ni pendek. Okay. Ada satu lagi contoh yang melibatkan penolakan dalam 16 bit. Tetapi masih lagi sama. Nombor kecil tolak dengan nombor yang lebih besar. Okay. Nanti kita jumpa lagi. Break dulu. Okay. 5 minit, 10 minit kita break dulu. Jangan minum air. Okay. Bye-bye korang.